A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, malam ni kita masuk tajuk Tawassul si buta, muka surat 146. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih pada Kak Diza, Kak Syida, Kak Dini, Kak Laila, Kak Sarah, Kak Zati, Izian, Kak Nasimah, Halimatun, Kak Ros, Mas Lian, Kak Syamsiah, dan insyaAllah ramai lagi akan bersama kita. Kabarnya semakin bertambah ahli mutakhir ini. Tahniahlah diucapkan atas perkembangan terbaru ini. Sebelum kelas saya dulu saya ingat dalam 20 lebih saja bila kita ni kan. Tengok mutakhir ni ada dalam 40 orang juga. Mana datang itu? Oh, Allah alam. Alhamdulillah. Baik. Ala kulli hal, terima kasih dan tahniahlah kepada Kak Riza dan Kak Syida terutamanya dan semua yang istiqamah. Saya pun tak tahu macam mana kakak sedang buatlah. Pagi, petang, siang, malam pula. Aduh. Kalau kata istiqamah betul dah layak, layak Profesor Madya ada seseorang ni. Kan kalau kita belajar universiti credit hour untuk dapat degree 140 credit hour saja dalam masa 4 tahun tu. Kasan gitu tak? Jadi kalau dah satu kelas sejam setengah, berapa ribu credit hour dah seorang-seorang belajar ni. Macam orang belajar, orang yang duduk di surau masjid lah. Tanya haji, lama mana dah haji di surau ni? Ni lah semenjak pencen ni, dulu jarang-jarang lah semenjak pencen ni. Hari-hari lah. Kalau tak sakit demam tak ke mana, memang sini lah. Berapa tahun dah pencen? 10 tahun ada dah. Hari-hari dengan kuliah. Macam kita ni, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak. Nah, kita kata, kalau betul macam tu, nak habis 10 tahun ni, berapa ribu kredit hour dah. Profesor Emeritus dah patut je tu. Jadi itulah moleknya kaedah menggunakan ada nota sebagaimana Ustaz Yusof Arba'in yang selalu minta asatizah setiakan bahan, ataupun macam kita memang digunakan buku yang boleh dicatat. Paling tidak ia menyebabkan, ialah in case apa-apa, of course kita takkan ingat semua yang kita belajar ni. Tapi insya-Allah bila kita pernah lalu tu kita akan ada memori lah. Dah bincang dah dulu ni. Dalam buku mana? Buku yang mula-mula Ustaz Zahruddin baca dulu. Buku yang perkara-perkara yang dianggap sunnah tu. Nanti nak balik tengok dulu buku tu. Nampak dah. Paling tidak kan. Ataupun
Oh, ada dah itu kita dah bincang dah. Awal-awal dalam buku Fiqhul Hadis Dr. Umar tu, ada dah kita bincang itu. Jadi balik boleh balik. Paling tidak gitulah. Itu semoga Allah Taala apa nama lekatkan kita lah dengan baca tadi lah, Allah mazidna ilman nafi'ah tu. Ya Allah tambahkanlah kami dengan ilmu yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ha? Macam mana doa pagi tu? Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah Warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. mutaqabbala. Ilmu amal yang diterima. Baik, kita masuk perbincangan tu. Kita pun tak sabar nak habis kita ni. Jadi adalah perasaan khatam buku tu. Nah, ini belajar berpuluh tahun tak habis-habis. Baik. Okey, isu tawassul si buta. Cuma ada khilaf sikit ataupun ada sedikit isu lah bab tawassul ni. Tawassul daripada perkataan wasilah. Wasilah ni kalau bahasa mudah saya kabel lah. Kabel dalam berdoa. Soalannya kita nak minta sesuatu dengan Allah, kita jadikan ada wasilah. Dan ia dibincangkanlah oleh para ulama Islam. Cumanya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi juga berpandangan bahawa bab tawassul ni dia masuk bab fiqh berdoa. Sebab tu Dr. Umar kalau perasan diletak dalam bab apa ni? Bab fiqh ni. Tetapi kita tak boleh nafikan orang yang bertawassul dengan tawassul yang tidak syar'i. Contohnya bertawassul dengan orang yang sudah mati. Walaupun ada ulama sekian-sekian kata bolehlah begitu gini, tapi kita pergi kepada pandangan yang lebih jumhur, memohon wasilah daripada orang yang sudah mati lah. Roh yang sudah mati. Walaupun ada khilaf lah, sama ada dengan Rasulullah boleh ke tidak apa semua tu. Khuruj minal khilaf, kita minta, kita kata tawassul yang syar'i, yang sunni, 3 itulah. Yang pertama, daripada orang soleh yang masih hidup. Yang kedua, dengan amal soleh kita sendiri, pahala yang kita buat. Dan yang ketiga, asma'ullahul husna. Ini yang tidak ada khilaf dalam masalah tawassul. Berdoa dengan bertawassul. Tetapi yang khilafnya berdoa contohnya di kubur orang saleh dengan ada i'tiqad kuburnya itu ada keberkatan menyebabkan doa tu jadi lebih ada power lah untuk Allah mustajabkan. Itu isunya. Nah, dan seterusnya. Cumanya secara asas memang Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dan ramai lagi ulama masukkan bab ini dalam bab fiqhud du'a. Fiqhud du'a. Fiqh berdoa. Dia bukan isu akidah pada asasnya. Tetapi kita tak nafikan kalau tersalah dan melampau macam tawassul dengan orang mati apa semua begitu gini sampai ke i'tiqad orang mati tu roh dia boleh buat fungsi macam-macam macam golongan-golongan sufi yang melampau itu, maka kita kata ada kesan pada akidah. Walaupun asasnya bukan akidah, tapi ada kesan pada akidah. Minum air ini harus. Al-aslu fil asya' al-ibah. Perkara yang mubah harus minum air. Tapi bila kita minum ikut sunnah, ambil air, guna tangan kanan, baca bismillah, dapat pahala sunat. Kan? Minum air itu harus. Tapi bila berwuduk, air itu jadi perlulah. Jatuh pada rukun lah pun. Apa nama jatuh pada wajib. Ada air itu sebab nak berwuduk, nak bersuci apa semua tu. Jadi, dalam masalah ni, macam masalah Nur Muhammad. Orang yang mendokong Nur Muhammad, sebahagian daripada mereka sendiri kata, ini bukan isu akidah. Dia panggil iktibar aqliyah, teori-teori saja. Tapi sebahagiannya berpegang, benda itu adalah isu akidah. Kena yakin ni. Sebab benda-benda penting ni. Pula, sama-sama dia pun bertembung. Kita kata, tak kisahlah isu akidah ke tidak. Tapi kepercayaan tersebut ada kesan kepada akidah. Nampak? Ada kesan pada akidah. Kalau kita minum air dengan i'tiqad yang bagi air itu bukan Allah, maka ada kesan pada akidah. Walhal minum air itu benda yang harus. Makan harus. Tapi kalaulah makan ni sebenarnya bukan Allah yang bagi.
Allah tak ada fungsi pun dalam bagi makanan pada kita tu. Itu dia jadi isu akidah lah. Itu cara nak bagi secara umumnya kita faham, walaupun isu itu satu-satu isu tu bukan isu akidah, tapi akhirnya dia boleh memberi kesan pada akidah. Solat bab ibadah lah. Fiqhus solat. Ada perbincangan tentang solat ni pada fiqhus solat daripada. Dan ibadah dia rukun Islam. Rukun Islam. Tetapi jika seorang tu tak solat dalam keadaan dia berpegang, tak solat pun tak mengapa, Allah tak marah pun, itu dia telah langgar sampaikan isu i'tiqad. Sebab itulah kalau seorang tu tak solat, kalau seseorang itu tak solat, dosa besar. Tapi kalau dia tak solat, dia kempen pula, tak payahlah solat, bukan benda penting pun, bukan agama suruh. Orang macam ni ada fatwa kata boleh bunuh. Ini fatwa ulama ahli sunnah wal jamaah daripada 4 mazhab. Sebab bukan isu dia tinggal solat tadi, tapi isu lagi kempen. Lagi kempen. Dia ajak masyarakat. Lepas tu dia pula beriktikad, dia berpegang. Tak payah solat, mengarut ya, apa semua ni begini. Itu. Jadi ada kaitan belaka dengan akidah sebenarnya bila melibatkan urusan agama Islam. Walaupun asalnya dia bukan isu akidah, tetapi akhirnya ada kesan kepada akidah. Baik, kita pergi pada bab tawassul. Tawassul saya sebut tadi daripada kalimah wasilah, wasilah lah. Wasilah ni nak terjemah ke apa? Alternatif. Ataupun saya terjemah sebagai kabel. Kabel. Nak bertawassul. Baik, soalannya berbunyi, saya pernah mendengar sebuah hadis berkenaan doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca oleh orang buta. A'ma. Buta ni a'ma. Lalu Allah mengembalikan pandangannya. Mohon bantuan Ustaz untuk mengesahkan hadis ini. Jadi, ada hadis yang menyebutkan tentang doa yang Rasulullah ajar, kemudian menyembuhkan dia yang buta. Betul ke ada? Jawapan daripada guru kami, Hafizahullah Ta'ala, Dr. Umar Muhammad Nur, sanad hadis ini bermula daripada Abu Ja'far Al-Khatmi. Beliau meriwayatkan daripada Umarah bin Khuzaimah, daripada Uthman bin Hunayf. Seorang lelaki buta datang kepada Nabi SAW. Beliau berkata, wahai Rasulullah, berdoalah agar Allah menyembuhkanku. Rasulullah SAW bersabda, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Maksudnya jika engkau mahu, aku boleh doakan. Jika kau sabar, itu lebih baik bagimu. Ini mengingatkan kita dengan peristiwa seorang perempuan yang hilang waras tu. Dia bukan gila, tapi dia ada time-time dia jadi hilang ingatan. Maka dia pergi jumpa Rasulullah untuk minta Rasulullah doakan. Tawassul lah dengan doa Rasulullah waktu Rasulullah hidup untuk dia sembuh daripada penyakit. Sebab apa? Malulah. Bila dia datang penyakit itu, dia mengamuk macam mana, telucuk. Jadi telanjang bogel. Malulah dia. Jadi dia minta dengan Rasulullah supaya dia sembuh daripada penyakit. Rasulullah jawab, boleh aku doa. Boleh. Tapi yang mana kamu nak? Kalau kamu sabar, maka kamu dijamin syurga. Gitulah lebih kurang. Dia bunyi lagu tu, nak sembuh penyakit ke, nak confirm masuk syurga? Kalau kita lagu mana? Nak sembuh penyakit ke, nak confirm masuk syurga? Dah. Jadi dia ni bijaksana, orang yang maruahnya tinggi, muru'ah. Maruah dia tinggi. Dia pun minta dengan Rasulullah, okeylah, apa dia sabar dengan penyakit dia tu. Dia ada penyakit apa dia panggil, macam orang yang tiba-tiba jadi buih mulut. Dia panggil apa? Cawan, Ustaz. Cawan. Okey. Apa nama? Jadi dia minta Rasulullah doakan supaya dia bila datang sawan dia punya penyakit tu tak telucuk pakaian nampak aurat. Dan Rasulullah doakan, dan itulah yang berlaku pada hamba Allah tersebut. Hebatnya doa Rasulullah SAW. Doa Rasulullah confirm akan mustajab. Confirm mustajab. Cuma cepat lambat. Tak adalah ting depan tu selalu. Rasulullah berdoa tu ting jadi selalu. Tak adalah gitu. Ada yang makan masa depan. Baik.
Baginda lalu orang itu berkata, berdoalah sekarang. Dia suruh Rasulullah SAW doa selalu. Baginda lalu menyuruh orang itu berwuduk dengan sempurna. Kemudian baginda menyuruhnya melakukan salat dan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa ta'awwaj wa ta wa ta wa atawwajahu wa ataw wa at. Cuba baca tu, saya terbelit lidah. Wa at wa atawajjahu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda liya. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Maksudnya, ya Allah, aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Muhammad Nabi Rahmat. Wahai Muhammad, aku menghadap kepada Allah denganmu agar hajatku dikabulkan. Ya Allah, terimalah syafaatnya kepada diriku. Lafaz dia tu soalannya kalau bahasa mudah kita, ya Allah, aku berdoa dengan kedudukan Nabi Muhammad yang mulia ni. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan dia, dengan kesempurnaan dia, ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad ni. Itu tawassul lah tu. Nah, jadi ini disebut dalam Sunan Tirmizi nombor 3578. Apabila orang itu melakukan apa yang disuruh, Allah memberinya kesembuhan. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, At-Tabarani dan lain-lain. Al-Imam Tirmizi rahimahullah berkata, ini hadis hasan sahih gharib. Hasan sahih, ini hadis hasan sahih gharib. Baik, jadi hadis ada. Imam Tirmizi bagi isyarat hasan sahih gharib. Orang yang mengaji dalam Sunan Tirmizi dalam Ilalul Hadis akan dapat automatically dapat tahu pandangan Imam Tirmizi terhadap hadis ni apa sebenarnya. Nanti kita tengok bawah. Baik, hadis ini selalu dibincangkan berkenaan dengan hukum tawassul. Soalannya, lanjut. Bagaimanakah sebenarnya ahli hadis terdahulu memahami kandungan hadis ini? Lagu manakah ulama-ulama hadis dulu faham hadis riwayat Tirmizi ni? Sebenarnya cara dia tengok syarah hadis lah. Tapi kita ni mana nak pandai nak buka kitab syarah hadis apa semua tu. Maka kita bergantung kepada guru-guru kita yang mensyarahkan hadis-hadis ini. Adapun yang boleh merujuk dan seumpamanya macam yang kita buat sekarang ni lah. Baik, kata Dr. Umar Muhammad Nur Hafizahullah, saya tidak melihat ahli hadis terdahulu menyentuh perkara tawassul apabila membincangkan hadis ini. Mereka tidak menjadikan hadis ini dalil yang melarang atau menyokong. Ini dapat diketahui hadis ini duduk dalam bab apa. Walaupun hadis ni ada bunyi tentang tawassul, tapi kadang-kadang dia diletakkan dalam bab apa sebenarnya. Jadi tajuk bab itu mengisyaratkan hadis ni imam nak letak dalam perbincangan hukum apa sebenarnya. Maka apa yang berlaku, mereka tidak menjadikan hadis ini dalil yang melarang ataupun menyokong tawassul. Sebaliknya, ahli hadis memahami daripada hadis ini hukum dan tata cara melakukan solat hajat sahaja. Dalam Sunan Ibn Majah, hadis ini diletakkan di bawah tajuk bab solat hajat. Nampak tak? Dalam Sunan Ibn Majah, hadis ini diletakkan di bawah tajuk bab solat hajat. Sebenarnya solat sunat yang kita berhajat di dalamnya. Lama-lama jadi solat sunat hajat. Itu jadi itu yang dalam mazhab Syafi'i ini dia advance sikitlah. Akhirnya dalam banyak solat sunat kita, solat sunat ni. Yang sebahagiannya sebenarnya secara nas, secara khusus tidak ada. Nah, banyaklah. Tapi disebabkan ulama bincang, ada isyarat. Sebenarnya solat sunat mutlak saja. Solat sunat kerana Allah, kalau ada hajat apa-apa, mintalah dalam tu. Lama-lama dia jadi solat sunat hajat. Lama-lama dia lakukan berjemaah. Akhirnya jadi satu kebiasaan masyarakat. Boleh dibuat jarang-jarang. Cuma kalau setiap kali nak ada hajat, dibuat solat sunat hajat secara berjemaah gitu, itu perlu difahamkan sebenarnya solat sunat hajat ni buat sendiri-sendiri pun okey dah sebenarnya. Kita buat
solat sunat, mintalah hajat apa-apa dalam solat itu secara khusus. Jadilah solat sunat yang ada hajat khusus di dalamnya. Nah, baik. Kemudian apa yang berlaku? Perkara yang sama difahami oleh Ibnu Khuzaimah apabila meletakkan hadis ini dalam bab solat targhib dan tarhib. Bab solat targhib dan tarhib. Targhib motivate ataupun dorongan, mendorong. Tarhib dimotivate ataupun mengancam. Beliau menjadikannya sebagai sokongan bagi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu anhum ajma'in yang menceritakan Nabi SAW melakukan solat sebelum meminta hajat. Tengok, solat baru minta hajat. Jadi solat tu solat biasalah, bukan solat sunat hajat. Cuma kemudianlah ulama-ulama bincang semua mazhab Syafi'i, jadi ada solat sunat hajat. Bila nak solat kena ada lafaz, lafaz niat. Jadi mulalah disusun usalli sunnatan hajjati. Tak ada Rasulullah buat tu. Sebenarnya solat sunat. Macam solat sunat tarawih. Asasnya bukan solat sunat tarawih. Zaman Rasulullah mana ada istilah tarawih. Tarawih itu muncul pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tarwih. Solat rehat. Panjang solat rehat. Nah, zaman Rasulullah qiyamu Ramadan. Bila lepas Isyak dikira tengah malam. Kalau tidur sekejap bangun dah kira tahajud. Tengah malam dalam Islam, tengah malam. 2/3 malam itu bukan lagi pada pukul 12. Pukul 12 tu sistem PM Masihi. Tengah malam yang maksudnya 2/3. 1/3 untuk ibadah, 1/3 untuk tidur, 1/3 lagi untuk apa tu? 3 tu bermaksud bermula lepas Isyak tu, kira tengah malam sampailah sebelum subuh esok. Jadi 1/3 bahagi 3 tu daripada lepas Isyak sebelum masuk subuh. Itu sepatutnya. Kita duk faham daripada pukul 12 sampai pukul 6. Bagi 3. Tak tahu. Pukul 12 tu sistem kita, sistem Masihi lah, Mak Saleh ni. AM/PM dia tu. Sebab itulah bila orang dapat WhatsApp, tengah malam ini akan masuk 1 Muharram. Bulan mulia, gini-gini. Siapa sepakat pada 10. Pukul 12 tengah malam masuk 1 Muharram. Biar betul. Kalau kita teliti betul, tak betul ni. Sebab kita tahu masuknya hari baru dalam Islam adalah lepas maghrib. Itu pun jelas dah. Maudhu' petai lagi. Kalau kita sedikit cakna, maksudnya, tak betul ni. Baik. Jadi dalam Ramadan tu qiyamu Ramadan. Sebab tu pada saya niat solat ni lafaz niat, sebab yalah kita dah belajar sikit ni, kita tak adalah kita berpegang sangat pada lafaz niat tu walaupun orang ramai buat. Tapi apa yang kita lintas dalam hati tu 2 rakaat kerana Allah. 2 rakaat kerana Allah, 2 rakaat kerana Allah. Gitulah. Yang ni solat sunat. Macam solat sunat solat sunat dia panggil. Kalau tahajud memang ada lah. Tahajud tu ada istilah khusus. Tahajud itu memang nasnya ada. Tahajud. Sunat mutlak. Sunat mutlak. Betul kat tu. Masih betul. Pandai tu. Jadi sebab tu minimum, saya dah sebut dah lama dulu, tak ajar ulang lah. Minimum solat sunat Ramadan, yang dinamakan solat tarawih ni, qiyamu Ramadan, minimum 2 rakaat, maksimum infinity. Banyak mana dah jemaah di masjid 20, balik sambung lagi ada. Itu berlaku depan mata saya sendiri, balik tak puas hati lagi, dia sambung sendiri pula. Ada orang yang betul-betul nak share ni, zop dia nak share betul, balik minum air sekejap rehat, sambung lagi. Betul Pak Haji ni. Dah di masjid tu 20 dah tu. Dah. Tapi ada orang, dia cukup dengan 8 ke, lepas tu dia sambung balik. Begitulah soalan. Baik. Cuma setakat ni saya tak jumpa lagi 2 rakaat sahaja. Banyak masjid surah saya syuk. 2 rakaat cukup saya kata. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Ada orang buat lagi setakat ni. Termasuk dalam Mekah Madinah.
Baik. Kemudian katanya lagi, Al-Imam At-Tabarani meletakkan hadis ini di bawah tajuk bab ucapan sebelum menghadap penguasa. Hal ini kerana hadis ini berkaitan dengan kisah seseorang yang hendak berjumpa Khalifah Uthman bin Affan untuk satu hajat, namun tidak pernah diendah. Uthman bin Hunayf lalu menyuruh beliau untuk melakukan wuduk, mengangkat wuduk, solat dan berdoa. Selepas melakukan nasihat ini, seolah-olah solat hajat lah ni. Dia kata dia lalu nak jumpa khalifah tak jadi. Jadi Uthman bin Hunayf kata gini, kamu pergi ambil wuduk, solat 2 rakaat, berdoa dengan Allah, minta sebut hajat tersebut. Itulah. Selepas melakukan nasihat ini khalifah berkenan berjumpa dengannya dan meluluskan hajatnya. Jadi inilah solat sunat hajat ni. Nah, perkara ini masih dalam tema melakukan solat dan doa untuk hajat tertentu. Isu tawassul tidak timbul sama sekali. Ini menunjukkan bahawa perdebatan tentang hukum tawassul datang selepas masa ahli hadis yang diiktiraf keilmuannya. Justru begitu, bermaksud juga pada zaman awal dulu, isu tawassul ni tak jadi isu pun. Bukan macam hari ini. Kenapa bersungguh-sungguh sangat nak bertawassul situ, bertawassul sini? Tak boleh berdoa direct dengan Allah ni. Dia jadi macam ada satu kurang yakin. Sedangkan Allah sendiri suruh kita, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata surah Al-Baqarah, bukan ayat dengan Ramadan tu. Inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas tu ayat-ayat bahawa doa direct dengan aku, bangun malam, ambil wuduk, duduk diam-diam, menangis di situ, itu lebih powerful, itu lebih aku appreciate tu daripada duduk ramai-ramai berjemaah dah menangis tak esok-esok. Itu bolehlah jarang-jarang praktis. Tapi yang sebenarnya adalah we, ourselves and Allah sahaja yang tahu rintihan kita apa semua. Itu yang lebih afdal, lebih aula sebenarnya. Hatta Rasulullah SAW solat sunat selain daripada qabliyah, ba'diyah, nawafil apa semua tu, semua Rasulullah solat di rumah. Walhal masjid sebelah rumah Rasulullah saja. Dalam banyak keadaan Rasulullah solat sunat tahajud apa semua dalam bilik baginda. Nak sujud alih kaki Aisyah, bangkit letak balik kaki. Nak kata bilik sempit satulah Rasulullah solat situ. Tapi satu lagi yang kita boleh faham, kebanyakan solat sunat Rasulullah buat di rumah. Hatta qabliyah ba'diyah pun Rasulullah keluar selepas dah solat sunat. Tapi Rasulullah boleh lah buat rumah di sebelah begitu. Kita buat gitu, masbuk muafiq semua lah. Dah tak apa rajin dah. Jadi, apa yang berlaku adalah Rasulullah dalam banyak solat lain. Solat tadilah, solat tahajud ke apa semua, qiyamul lail apa semua tu. Walhal kalau kita kata qiyamul lail ke tahajud ke, pahala lebih banyak solat di masjid ataupun di surau. Rasulullah, why not Rasulullah keluar je duduk dalam masjid? Tapi tak, Rasulullah duduk dalam bilik. Solat dalam rumah, dalam bilik Aisyah yang kecil tu. Ini menunjukkan ada solat yang sunat dia, aulanya buat di rumah seorang-seorang. Solat hajat apa semua tu lah. Aulanya kita seorang-seorang dengan Allah. Bukannya ramai-ramai. Cuma ramai-ramai tu, hujah yang dipakai adalah bila ramai ni, dalam ramai-ramai tu kalau ada orang soleh, orang mulut masing, tutup wali ramai apa semua, mungkin makbul. Di rumah buat apa? Di rumah dia isap rokok ni. Dia panggil orang suruh solat aja, dia duduk relax. Waktu habis dia bagi RM10 seorang apa semua, dia berlega. Ada pun begitu. Dia subkon pada orang habis leceh. Yang dia duduk relax, tak apa saya ni dosa banyak. Bagi pada tutup lebar tu haji lah. Mana boleh begitu. Nah, kita yang berhajat, kita yang nak. Kita nak tu macam orang sombong lah. Tak apa, aku ada duit, boleh buat apa saja. Dah boleh subkon pada orang ni, subkon pada orang ni. Semua nak dia hidup lah. Baik. Bagaimana pandangan Ustaz pula berkaitan isu tawassul? Adakah hadis ini boleh dijadikan dalil? Katanya pula di sini jawapan, perkara ini selalu menjadi bahan perdebatan.
Sebelum ini setiap kali ditanya biasanya saya selalu mengelak daripada menjawab. Ini betul. Dr. Umar ni memang cukup berhati-hati dan ialah dia orang yang bukanlah tidak berani, tapi seorang yang lebih menitik beratkan apa nama kita kata hubungan baik lah, hubungan baik. Kita pula saya lah berpegang baik-baiklah, tapi kalau tak betul kena kata tak betul. Agree to disagree lah kan. Cuma cara bagi tahu tu adalah dia masalah sebilangan ustaz-ustaz muda ni sebahagiannya yang peminat belajar agama ni, bila tak setuju tu kena bergaduh. Itu tak betul. Bila kata berbeza pandangan, kena guna perkataan-perkataan yang khas, yang kasar, yang sindiran. Bagi saya tak betul begitu. Tak setuju, tak setuju. Tak perlu nak menyindir, tak perlu nak mengutuk, menyindir apa. Semua bagi tahulah. Minta maaf dalam bab ni, anak kurang setuju bab ni. Anak ada pandangan yang lebih anak rasa itu. Itu cakap. Tapi yang difahami oleh sebahagian anak-anak muda ini, kritis itu bila kena guna perkataan-perkataan yang bodoh, ni perkataan-perkataan gitu. Apa gitu? Tak perlu. Bukan bermaksud kita kritis, kita dalam dampak intelektual bila kita guna perkataan-perkataan yang kasar tu tak ada. Itu tak menunjukkan itu. Baik, sebab pada saya berbeza pandangan bezalah. Kita boleh guna perkataan yang pendekatan yang baik pun. Minta maaf lah, Pak ni saya memang tak setuju lah. Nah, baik. Bukan kerana jahil tentang perkara ini, katanya. Akan tetapi saya yakin yang jawapan saya tidak akan memuaskan semua pihak. Bagaimanapun amanah ilmu menuntut saya untuk menjawab soalan saudara. Makna tawassul yang sedang kita bincangkan ialah meminta kepada Allah menerusi perantaraan sesuatu. Itu tak. Istilah kabel lah, perantaraan. Ada orang tengah. Ada orang tengah. Para ulama sepakat membenarkan tawassul dengan amal soleh, yakni kita meminta Allah mengabulkan hajat kita dengan menyebutkan salah satu amalan soleh yang pernah kita lakukan. Lepas kita derma ke, lepas kita buat apa amal soleh, solat sunat ke apa begini, kita doa, ya Allah, kalaulah amal soleh yang aku buat tadi ada nilai di sisimu, maka kurniakanlah aku sekian. Boleh gitu, boleh. Kita jamu orang makan anak yatim ke, ni apa nama janda-janda yang anak ramai ni ke, ataupun orang yang tak kerja ke lagu mana, yalah apa sajalah. Amal baik kita baru lepas khatam 30 juzuk ke dah. Kita pun ya Allah, kalaulah aku baca 30 juzuk ni dalam sebulan ni ada pahala di sisimu, aku mohon hajat kepadamu sekian. Atau boleh. Kita tawassul dengan amal soleh kita sendiri. Baik. Hadis sahih berkenaan 3 orang yang terperangkap di dalam gua menjadi dalil perkara ini. Hadis Utsman bin Hunayf menjadi dalil bagi keharusan satu bentuk tawassul yang lain, iaitu bertawassul dengan Nabi ketika baginda masih hidup. Tengok, diharuskan. Keharusan. Harusnya apa dia? Mubah tadilah. Buat tak apa, tak buat tak ada masalah. Buat pun tak ada masalah, tak buat pun tak ada isu. Harus. Tak kata sunat apa semua. Kalau sunat, Allah, para sahabat ni hari-hari lagi minta doa Rasulullah. Tapi memang mereka suka pun minta Rasulullah doakan mereka sebab mereka tahu mesti mustajab punya. Mereka sentiasa cari peluang tersebut. Kita bukan hidup zaman Rasulullah SAW, memang kena cari peluang tu. Ejah lah lagu mana, yang penting Rasulullah doa. Apatah lagi doa tu khusus untuk kita. Rasulullah sebut nama. Semacam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihu fid din. Memang mustajab betul lah. Ibn Abbas akhirnya menjadi hukum besar dalam tafsir. Dan sahabat-sahabat yang lain Rasulullah doakan sebagai syurga apa semua. Itu selesai masalah tu. Kita takdirnya kita tak hidup sama Rasulullah SAW, tapi kita ada doa umum Rasulullah, iaitu umat Islam ni tak mungkin akan tersesat secara seluruh. Tak mungkin. Tak mungkin semua umat Islam jadi sesat belaka. Tak mungkin. Tak mungkin. Dia akan ada yang sesat, tapi yang sesat tu minoriti. Al-Jamaah, yakni majoriti, pasti akan berada dalam lingkungan ahli sunnati wal jamaah, walaupun bezalah dia punya mazhab akidahnya pada furu', ya mazhab fiqhnya pada furu',
tapi dia tetap dalam lingkungan ahli sunnati wal jamaah. Dia tak terkeluar daripada situ. Baik, katanya lagi baginda Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani berkata dalam Tuhfatuz Zakirin, hadis ini mengandungi dalil atas keharusan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla dengan meyakini bahawa pelaku sebenar ialah Allah Taala. Itu pun ketika Rasulullah masih hidup. Kita ni Rasulullah dah mati lama. Nah, dengan meyakini bahawa pelaku sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah bukan minta kepada Rasulullah, tapi menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Tadilah ya Rasul, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kemuliaan baginda, kasih sayang baginda, gini, maka minta dengan Allah. Dengan i'tiqad Allah yang bagi, bukan Rasulullah. Tapi kalau pergi kubur Rasulullah, ya Rasulullah, istajib du'a'ana ya Rasulullah, mustajabkanlah doa kami wahai Rasulullah. Tak boleh, na'udzubillah min dzalik. Kila hari bulan Rasulullah keluar pada kubur tu, napas putih. Yang ngagut tu. Dan katanya Rasulullah marahlah, Rasulullah tak setuju dengan hal tersebut. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Dia yang maha memberi dan maha menghalang. Apa yang dia kehendaki pasti berlaku, apa yang dia kehendaki tidak akan berlaku. Nah, kun fayakun yakni. Bagaimanapun sebagai ulama mentafsirkan tawassul dalam hadis ini ialah doa. Menurut beliau, lelaki buta tadi tidak bertawassul dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bertawassul dengan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru bertawassul selepas baginda wafat tidak dibenarkan. Nah, tu. Bagaimanapun sekumpulan ulama lain mengharuskan perkara ini, antaranya ialah As-Subki, Asy-Syaukani dan ramai lagi. Ramai juga ulama yang membenarkan. Jadi tawassul tadi bukan pada batas tubuh Rasulullah, tapi doa tadi. Ya Allah, dengan berkat doa yang Rasulullah pernah sebut dulu, maka sekian. Jadi gitu. Dan bukannya batang tubuh Rasulullah tu. Rasulullah dah wafat. Nah, Kak Lina tanya, timbul isu tak ikhlas ke bila kita tawassul? Ikhlas tu apa? Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas intipatinya tauhid kepada Allah. Nah, kita buat amal soleh sebab kita nak masuk syurga. Ikhlas ke tidak? Orang sufi, orang tasawuf kata tak ikhlas. Orang tasawuf yang ekstrim lah, yang falsafi ni. Sebab dia nisbah pada kisah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni pernah satu hari, dia bawa dua baldi air, dua bekas air. Maka orang tanya dia, nak buat apa dengan dua bekas air tu? Dia kata, belah kanan ini aku nak simbah, aku nak padamkan syurga. Belah kiri ni aku nak padamkan neraka. Sebab apa? Sebabnya syurga dan neraka menyebabkan orang tak ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita dengar mula-mula, wow, ini level yang kita nak ni. Ikhlas betul ni, kira-kiranya memang. Tapi masalahnya yang ajar kita untuk buat ibadah kerana nak syurga dan takut pada neraka ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So doa syurga Firdaus lagi Ustaz. Allah Ta'ala sendiri dengan Rasulullah SAW. So, kalau tanya, ni malam ni kita duduk mengaji apa semua, nak apa ni? Nak tambah pahala, nak tambah ilmu, nak tambah pahala. Untuk apa? Nak masuk syurga? Tak ikhlas. Tak ikhlas. Tidak. Sebab, Kak Lina jawapannya adalah, Allah dan Rasulullah sendiri ajar kita buat kebajikan dan tinggal maksiat. Kenapa? Kerana nakkan reward syurga dan pahala. Muncak. Itu reward untuk harapkan syurga, balasan baik semualah Ustaz. Tapi betul. kalau macam benda yang kita harap tu benda yang di dunia lah, benda yang baik, tapi contoh apa, anak berjaya ke, suami dapat kerja baik ke, boleh ke macam tu? Bukan syurga dan neraka lah. Maksudnya yang berkenaan di dunia lah, tapi bukanlah nak
yalah, nak mengumpul-ngumpul harta ke apa, nak nak benda yang kekal lah, maksudnya dia apa ni, kaitannya ke arah syurga jugalah eventually. Ialah macam orang-orang bisnes duk buat apa, solat duha, Ha. solat duha setiap pagi baca sekian-sekian sebab apa? Hmm. Saya jadi jutawan umur 30 tahun ni sebab tak pernah tinggal solat duha. Contoh-contoh ya. Betul-betul, maksudnya macam kita lah, kita buat solat hajat, jamuan makan sebab apa? Ni nak bagi anak dapat 5A, 10A, PSA contoh kan. Gitu. Selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan syariat, akidah apa semua, dibenarkan, tak ada masalah. Tapi nak kata ikhlas tak ikhlas tu tetap kita minta pada Allah. Kita minta lah, ya Allah bagilah kebaikan, rezeki tadi apa semua, permudahkan dan seumpamanya. Sebab Rasulullah pun Allah Ta'ala sendiri ajar, dan Rasulullah sendiri ajar doa minta apa-apa yang mempermudahkan urusan kita. Jadi kita diajarkan untuk minta dengan Allah Ta'ala. Cuma tak adilah dia jadi manipulate tu. Itu kita kata kita kena baiki sikit lah. Sebab tu diajarkan doa ya. Antara doa yang diajarkan, ya Allah berikanlah, dia adalah bahasa Arab tu, ya Allah berikan, maksudnya ya Allah, kalau baca dalam saya baca dulu dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitabul Janaiz, sebab kita haram untuk minta Allah minta kematian, tak boleh. Ya Allah matikanlah aku, ya Allah matikanlah aku, tak boleh. Tetapi kita diajar untuk apa dia? Ya Allah, jika mati itu baik untuk aku, matikanlah. Jika kesembuhan itu baik untuk aku, sembuhkanlah aku. Jadi adabnya dalam meminta tadi, saya lebih prefer bahawa bila kita buat apa semua minta ajak tu, ya Allah, give the best to us. From your perspective lah. Kalaulah, maksudnya kalau kata kita dah usaha, anak dah pergi sekolah, belajar, dia dah masuk tuition, apa semua begini. Allah tahu yang terbaik kan. Tiba-tiba tak dapat, maka Tak sangka dapat, baik. salahkan ni pula, aku dah doa. Itu Aku yang dah buat jadi baik, sangka. kenapa Allah tak kabul? Itu yang jadi Betul. out tu. Itu kena baca buku saya, bolehkah kita mengubah takdir? Kita ada yes. ulas situ. Belum habis. Patutlah bertanya. Saya ada ulas di situ ya. Sangka baik. Saya buat graf. Contohlah dulu kita ulas. Dalam masalah jodoh ya. Kawan saya lah. Dia bukan saya ya. Setengah orang ni, setengah ustaz ni dia ajar. Dia kata kawan saya sebenarnya dia kita ni banyak benda yang kita buat dulu. Benda yang terjadi dalam hidup kita yang tidak suit dengan apa yang kita harapkan lah. Dan of course, for the moment kita rasa kecewa lah kan. Tapi selepas waktu berlalu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bila kita imbas balik, kadang-kadang kita ingat, kita kata Allahu Akbar, nasib baik dulu sekian. Nasib baik 10 tahun dulu aku tak dapat pergi belajar luar negara. Padahal nak sangat pergi belajar luar negara tu. Tapi Allah Ta'ala buat gini. Rupa-rupanya Allah bagi apa yang kita perlu. Tak semestinya apa yang kita mahu. Kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala di situlah. Ada kes kawan saya ni belajar, dia budak baik lah. Budak belajar 3.5 ke atas apa semua. Tiba-tiba takdir Allah, satu paper ni dia fail. Tu sem akhir. Orang tak biasa fail, tiba-tiba fail ni, Allah, dia punya ferah tu macam mati bini je. Nampak moyok fail satu paper. Allah kata, kita orang dia tak save fail, tak ada apa. Orang yang biasa fail ni, dia tak rasa apa. Tapi orang yang tak pernah fail, tiba-tiba fail satu paper ni, itu benar. Nah. Dan takdirnya, contoh kena repeat lah paper tu. Sepatutnya dah graduate, kena repeat lah paper. Bila kena repeat paper, kena sekelas dengan junior lah. Nah, sekelas dengan junior tu, takdir Allahnya, ringkas cerita, beberapa tahun kemudian, berkahwinlah. Maka adalah adingannya, yang nasib junior. Yang nasib baiklah dulu fail paper tu.
dapatlah jumpa kita ni. Kalau kata lulu hari tu tak jumpa. Maksudnya pada saya, insya-Allah kalau kita sangka baik dengan Allah, masa akan menjawab bahawa benda yang tak baik dulu berlaku sebenarnya memang ada hikmah, insya-Allah. Tapi masalah jawab 10, 50 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian. Dan mana yang benda tu berlaku dalam hidup kita ni yang dah hidup 50 tahun, 40 tahun. Saya sendiri dah 40 tahun, dah macam-macam lah. Kita nak buat masa muda dulu, tak jadi. Tapi bila berlalu, oh nasib baik. Allah Ta'ala bagilah aku ni. Kalau tak jadi apa, tak tahu. Nasib baik Allah bagi. Bukan nasib baik ke Ustaz. Kita tukar sikit. No wonder. Patutlah Allah takdirkan fail. Betul kali. Itu kukunya. Baik, betul. Setuju. Itulah maksudnya. Jadi, saya berpegang bahawa sepatutnya kita berpegang, Allah beri yang terbaik untuk kita. Tak semestinya apa yang kita nak, tapi apa yang kita perlu pada waktu itu. Walaupun nampak macam tak menggembirakan, tapi itu yang kita perlu pada masa itu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tawassul ni, bagaimanapun semua ulama benarkan, ulama juga berbeza pendapat sama ada boleh bertawassul dengan selain Rasulullah SAW. Misalnya bertawassul dengan para ulama dan salihin. Izzuddin bin Abdissalam tidak membenarkan perkara ini secara mutlak. Kebanyakan ulama membenarkan berdalilkan tawassul Umar bin Al-Khattab dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kes istisqa, minta hujan. Sahabat-sahabat Rasulullah dah wafat masa itu zaman Umar bin Khattab. Maka mereka pergi jumpa Al-Abbas. Al-Abbas ada lagi. Mereka kata dulu kami zaman Rasulullah, kami bertawassul dengan Rasulullah SAW. Maksudnya kami minta Rasulullah doa pada kami lah, untuk hujan turun, maka hujan turun. Maka Rasulullah dah tak ada, mereka cari the elder dalam Ahlul Bait ni yang paling tua, yang paling mulia lah. Al-Abbas ketika itu hidup lagi, maka Al-Abbas berdoa dan hujan turun. Jadi berdasarkan ini ulama jadi khilaf lah, boleh ke tidak ni? Cuma majoriti kata ulama yang masih hidup tak ada masalah lah. Orang soleh, ulama orang soleh yang masih hidup, termasuklah mak bapak kita kalau yang masih ada mak ayah ni, itu memang fixed deposit tu. Fixed deposit doa kita tu. Tak ada hijab tu. Jangan main-main. Begitu juga doa mak ayah kepada anak. Doa anak kepada mak ayah yang sudah meninggal, fixed deposit belakang. Nah, benda yang hatta saya pernah sebut bincang ya. Syarat seorang mak berdoa kepada anak ni, kalau mak tidak soleh pun, doa itu tetap tidak ada hijab. Tapi saya bincanglah, tanya berapa orang ustaz betul ke tidak ni. Nah, kalau nak sebut lagi lah, mungkin boleh tanya ustaz-ustaz lain juga. Kalau lah mak dia tu hijab tak molek. Apa hijab tak molek bagi seorang perempuan? Saya sebutlah besar belakang tu tak apa. Seorang pelacur lah. Tapi dia berdoa untuk anak dia. Ya Allah, anak aku ni sekian. Tetap doa seorang ibu untuk anak. Tu besar doa tu. Begitu juga anak untuk kedua mak ayah. Walaupun anak ni tidak soleh, tapi bila dia berdoa Rabbana hablana min azwaj, ataupun apa nama? Dia baca doa birrul walidain, ada. Maka doa tu tetap sebagai status seorang anak tu, dia tak kira dia soleh tak soleh, tapi sebab dia tu anak kepada mak ayah itu. Baik, kemudian katanya lagi, Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, bertawassul dengan orang saleh pada hakikatnya ialah bertawassul dengan amal saleh yang mereka miliki. Hal ini kerana seseorang tidak dikatakan saleh, melainkan kerana amal saleh yang beliau lakukan. Jelaslah perkara ini bersifat ijtihadi. Tak ada qat'i punya, tak ada kata putus yang iktimad, yang mu'tamad. Kedua-dua pandangan terbuka untuk salah dan betul. Ia sama sekali tidak berkaitan dengan akidah, sehingga tidak patut dijadikan hujah untuk menghukum sesat, apatah lagi syirik terhadap pihak yang tidak sepaham dengan kita. Wallahu a'lam. Dr. Umar cuba mencari jalan tengah lah. Tapi saya menambah, melihat kepada fakta-fakta dalam sejarah Islam, memang ramai yang boleh terheret kepada lembah kesyirikan dalam masalah tawassul di kubur apa semua. Sebab mereka ni bukan pergi cari orang soleh yang masih hidup. Mereka pergi buat di kubur tu. Itu jadi pada kita dia jadi isu akidah lah di situ.
Mereka beriktikad roh dalam kubur tu ada fungsi tu, boleh takbir alamnya, boleh menguruskan rezeki, pahala apa semua. Tu kita kata dah lain macam tu. Kalau orang soleh tu hidup lagi, cerita lain. Ni pergi duduk kubur dia, pegang lisan, duduk diam-diam, bercakap. Bukan dia tu lah kata tu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Jadi kita dalam bab tu kita tak setujulah. Yang boleh-boleh kita kata. Jadi sepatutnya yang kita ajar pada masyarakat kita semua buat ni apa dia? Doa lah. Nak tawassul buat apa dia? Kenapa yang kena tawassul? Why not kita berdoa direct pada Allah? Begitu juga dalam masalah istighasah. Itu dua istilah. Tawassul, istighasah. Istighasah maksudnya memohon pertolongan direct. Mohon, ya Allah. Tapi masalah sekarang, istighasah ini digunakan untuk orang mati. Wahai Syekh si fulan, minta tolong sekian. Wahai Syekh Qadir Jilani, wahai Syekh sekian. Itu jadi masalah. Tapi bila kita tanya, dia kata, lafaz saja nampak macam minta tolong dia. Sebenarnya minta tolong dengan Allah. Kita kata, why not doa direct pada Allah? Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah. Itu kan lebih jelas. Kenapa nak guna yang kabur itu? Benda boleh, ulama haruskan. Tengok. Dia apa kata? Ulama haruskan. Kita kata, kenapa tak buat yang sunnah, yang hukumnya sunnah? Itu jadi perbahasannya di situ. Kenapa tak buat sunnah yang sunnah? Kenapa terdengar juga nak buat benda yang sekadar harus, diharuskan oleh ulama? Yang kita kata pelik tu dia orang ni. Rupa-rupanya ada permainan di situ. Permainannya apa dia? Permainan-permainan mereka yang minat dikubur apa semua. Lah. Kalau tak ada tawassul, tak ada istighasah, macam mana mereka nak justifikan amalan-amalan mereka dikubur tu? Itu sebenarnya. Kalau doa direct dengan Allah, duduk rumah boleh, duduk masjid mana-mana boleh, duduk kedai mamak boleh, ya Allah, duduk dia ya Allah, minta doa dengan Allah. Nah, tapi bila nak istighasah tawassul, dia mesti pergi kubur. Itu sebenarnya nak bagi ada ritual di kubur tu. Itu sungguh sangat duduk nak juga suruh masyarakat ni menerima tawassul dan istighasah. Walau benda tu tak perlu ada pun. Tak perlu dipraktiskan pun. Tak perlu. Ya. Macam rasa macam bukanlah macam pelik, rasa macam wonder lah kenapa sangat nak mengharap bertawassul tu Ustaz, macam nak upkan dia sampai sebutkan jadi wali kutub lah, wali kutub selatan lah, Kelantan Utara Wali lah. mana? Wali kutub, wali abdal, wali macam-macam. Dia ada tingkatan-tingkatan tu. Ustaz, macam komplain macam kenapa mereka tu bersungguh-sungguh sangat untuk kita bertawassul? Padahal ni kan ada hadis tu kita doa direct ke Allah. Kan? Macam ayat surah Al-Baqarah 186 tu kan. Allah dekat dengan kita. Tapi kan kenapa? Ada pelik sangat Ustaz. Kenapa dia nak tegakkan Ustaz tawassul tu? Itulah. Dengan adanya justifikasi diharuskan, dibenak, ulama haruskan tawassul dengan istighasah tadi, maka mereka ada justifikasi untuk buat ritual-ritual yang mereka suka dikubur. Itu saja. Kan biasa kalau mereka bertawassul, buat istighasah tu dikubur. Untuk wali yang sudah mati ni. Jadi kalau kata kita tak terima, kita yang tak minat tawassul dengan istighasah ni, mana kita nak pergi kubur tu? Tapi orang yang nak tawassul dengan istighasah tu, dia syok pergi kubur tu. Kalau kita tak setuju apa semua, dia kata benda diharuskan, tak ada masalah. Kami bukan pergi sembah kubur. Kita pun tak kata awak pergi sembah kubur. Tapi masalahnya, apa yang awak buat di kubur, bagai Nabi tak ajar, benda mari mana tak tahu. Dah seumpamanya. Dan akhirnya, kita tengok sampai cium batu nisan, dakwa tangan keluar daripada kubur holok. Bukan dia lagu tu. Macam Casper ni. Tahu Casper? Kita kata Casper. Benda-benda begitu lah. Jadi kita kata, orang awam macam kita ni, yang ni, lebih baiklah kita berpegang pada sunnah. Yang sunnah jelas sunnah. Yang sunnah hukumnya, doa direct dengan Allah. Zikir pagi petang, apa semua, jangan tinggal. Dah seumpamanya. Zikir-zikir. Bawa kereta sejam pergi kerja balik. Nah, saya duk fikir, Dr. Basik kan buat dia punya perisai bagi setiap
perisai Muslim. Muslim. Dan di sana ada zikir pagi dan petang yang kecil tu kan. Ada Ustaz. Saya ingat tak ada orang lagi buat rakaman audio. Dia baca tu dalam keadaan bacaan biasa dengan terjemahan makna. Letak di YouTube ke lagu mana yang boleh orang pasang zikir pagi pasal YouTube. Zikir petang. Makthurat yang Ada Ustaz. Yang Indonesia ada rasa. Pernah dengar. Al-Makthurat Al-Banna buat, saya ingat ada orang buat. Ada. Tapi Indon yang banyak tu. Indon lah. Indon. Kita nak yang Melayu lah. Padahal sama je. Yang Indon memang banyak pun. Kita nak pada yang sama je kan. Nanti kita sadarlah lagu mana. Baik. Okey, habis itu. InsyaAllah kita sambung sikit lagi mengusap muka selepas berdoa. Assalamualaikum. Taslim. Ada lagi kau buat kita? Gambar ni. Yang saya tengok Muslim apa ramai tu duduk angguk-angguk geleng-geleng kiri kanan. Nah. Salah ke? Tidaklah batal solat. Tidaklah batal. Cuma tidak menepati sunnah Rasulullah SAW. Solat sah, tak ada isu. Sebab sebenarnya dia Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena sedang elok. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah tu dah ke kiri. Dengan keadaan pipi ni, orang daripada belakang boleh nampak pipi. Dalam hadis sahih Rasulullah, sahabat di belakang nampak pipi Rasulullah. Nah, jadi Assalamualaikum. Habis itu Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini angguk juga. Kita tengok. Semangat. Baguslah. Baik, lagi laju sikit. Apakah satu hadis yang menceritakan perbuatan mengusap muka selepas berdoa? Jawapannya, terdapat beberapa hadis berkenaan perkara itu. Namun kesemua sanadnya lemah dan tidak cukup kuat untuk menjadi hujjah. Antaranya dalam Al-Azkar, Al-Imam Nawawi ada masukkan dalam kitab Al-Azkar. Maka ramailah berhujjah. Boleh sebab Imam Nawawi letak dalam Al-Azkar. Sedangkan dalam Al-Azkar tu memang Imam Nawawi campur hadis-hadis yang termasuk hadis lemah. Sedangkan dalam kitab fiqh Imam Nawawi iaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Imam Nawawi tak masukkan perkara itu. Nampak tak? Nah, beza. Setiap kitab tu ada sendiri dia masing-masing. Salah satu daripadanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a'i lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu." Maksudnya, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan kedua-dua tangannya untuk berdoa, baginda tidak mengembalikannya semula sebelum mengusapkan ke wajahnya. Hadis ini riwayat Sunan Tirmizi nombor 3386 dan Sunan Ibn Majah nombor 1181, lafaz daripada At-Tirmizi. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Isa Al-Juhani daripada Salim bin Abdullah daripada ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata, hadis ini gharib. Kami tidak mengenalinya melainkan menerusi hadis Hammad bin Isa. Beliau bertafarrud. Ni apa dia tafarrud? Bersendirian. Sanad tu dia seorang-seorang. Dengannya, beliau memiliki sedikit hadis, namun ramai yang meriwayatkan daripadanya. Saya baru dapat satu poster kaitan hadis lah, mudah nanti saya share dengan Kak Syida ke, boleh share kawan-kawan semua, cukup mudah. Semua istilah-istilah yang kita ada tu dia bagi dalam satu poster tu lengkap. Apa hadis muallaq, hadis apa nama pada sanad ke, pada matan ke, apa semua cukup lengkap, bagus. Baik. Status tafarrud Hammad bin Isa turut dinyatakan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani dan lain-lain. Tafarrud bermakna bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Ia merupakan satu indikasi ataupun indikator yang menunjukkan berlakunya kesalahan dalam sesebuah riwayat. Ada kecacatan, ada ilal, ada illah.
Hal ini kerana Salim bin Abdullah seorang ulama besar. Murid beliau sangat ramai dan kesemuanya ialah ulama-ulama besar seperti Ibn Syihab Az-Zuhri. Ini ulama abad pertama hijrah lagi ni, sezaman dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Al-Qasim bin Muhammad dan lain-lain. Tidak mungkin hadis beliau hanya didengari oleh seorang murid. Apalagi Hamad bin Isa bukanlah murid terdekat Salim. Bahkan beliau tidak berapa terkenal dalam kalangan ahli hadis. Justru Imam Al-Bazzar berkata selepas meriwayatkan hadis ini, Hamad bin Isa layyin. Wa qala lahu qawlan layyina. Layyin, lembut. Lembut ni macam lemah lah, kurang kuat, tak jitu, tak padu. Kan? Yang ni lemah hadisnya. Beliau dilemahkan kerana hadis ini. Terdapat sebuah hadis lain yang mengandungi makna serupa dengan hadis ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Salih bin Hasan daripada Muhammad bin Ka'ab daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Namun Salih bin Hasan perawi yang sangat lemah, yakni matruk. Sangat lemah, matruk maksudnya matruk apa dia? Ditinggalkan riwayat. Nah, jadi bila matruk ni sanadnya menjadi sangat lemah. Dhaif jiddan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala Al-Hafiz dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam berpandangan bahawa kedua-dua hadis ini saling menguatkan. Justru beliau menilai himpunan Al-Majmu' kedua-dua hadis ini sebagai hasan. Hadis ni bila gabung sekali dia menguatkan antara satu sama lain. Itu kaedah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Bagi saya atau Dr. Umar Muhammad Nur, hadis ini tetap lemah. Riwayat Ibnu Abbas terlalu lemah untuk dijadikan sokongan. Wallahu a'lam. Jadi lepas ni macam mana? Kalau kita solat ni nak sapu tangan muka ke tidak? Baik, kita tengok. Jika hadis Ustaz. Sejak tahu tak sapu dah. Jika hadis tentang mengusap muka selepas solat ini dihukum lemah, bermaksud tidak dibolehkan mengusap muka selepas berdoa, soalan dia. Tengok jawapan Dr. Umar. Sebagaimana yang sering saya tegaskan, perbincangan hadis seringkali berbeza dengan perbincangan hukum. Semeskipun saya menetapkan hadis tersebut lemah, bukan bermakna mengusap muka selepas berdoa tidak boleh dilakukan. Ini kecenderungan Dr. Umar adalah kepada mazhab Syafi'i. Perkara ini membawa kepada kita kepada perbincangan sama ada hadis lemah boleh diamalkan atau tidak. Bagi pihak yang melihat hadis lemah tidak boleh diamalkan, maka mengusap muka selepas doa tidak sepatutnya dilakukan. Antara para ulama yang berpandangan seperti ini ialah Imam Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri dan Abdullah ibn al-Mubarak. Juga daripada kalangan ulama kontemporari iaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Ibn Utsaimin dan lain-lain lagi. Ini semua ulama Saudi. Bagi pihak yang melihat bahawa hadis lemah boleh diamalkan selain dalam perkara akidah dan hukum halal haram, maka mengusap muka selepas doa merupakan perkara harus, malah digalakkan. Ini masyhur dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin. Nah, saya ingat dalam perbincangan mazhab Syafi'i awal, termasuk dalam Al-Umm Imam Syafi'i pun tak ada. Kena cek balik hanya Ustaz Endah, Ustaz Endah yang mengajar mereka. Mungkin dia ada. Antara para ulama yang termasuk dalam kumpulan kedua ini ialah Al-Hasanul Basri, Ishaq bin Rahuyah, ada Rahawai dan beberapa lagi. Para ulama daripada kalangan mazhab Syafi'i membezakan antara doa dalam solat dan luar solat. Mereka menetapkan bahawa makruh mengusap muka selepas doa kunut dalam solat, doa kunut subuh, makruh kalau disapu muka, jadi janganlah sapu muka. Namun begitu harus bahkan digalakkan mengusap muka selepas doa luar solat. Tak ada isu kita luar solat pun kita tak ada isu. Begitu juga pandangan para ulama mazhab Hanafi. Ringkas kata, hukum perkara ini terbuka untuk perbezaan pandangan. Mana-mana pandangan yang anda pilih, maka ia memiliki sandarannya daripada para ulama. Tapi dari sudut kekuatan, pada saya cenderung untuk tidaklah menyapu.
Dan saya ingat dalam perbincangan mazhab Syafi'i sendiri pun yang awal, bukan yang akhir-akhir yang Nusantara ni, yang awal. Macam Imam Nawawi apa semua pun seingat saya tak ada. Boleh cek balik, dan saya cek baliklah tentang hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Lama bila buat tu jadi tak teringat, dah habis ke solat? Jadi dia berteka-teki, dah habis ke belum? Dah habis ke belum? Kena biasakanlah, kena biasakan supaya lebih mendekati sunnah Nabi SAW. Okey, ada persoalan ke? Macam Ustaz cakap lah Ustaz, kita selalunya dalam ibadah kita memang nak cari macam markah dia macam ikhlas lah. Kan kalau kita nak buat yang apa yang salah aja tu kita nak buat sebaik mungkin lah Ustaz. Bukan pasal ada harus ke apa ke, semua kita fikirkan itulah yang terbaik. Apa sahaja bila ada hadis yang sahih ke dan digalakkan oleh para ulama, saya rasa kita kena grab kan. Betul. Benda tu kan. Sekali lagi pesan Ustaz nak dapatkan A+ tu. Itu kita punya mentaliti mentaliti dalam beragama. Kalau boleh nak dapatkan yang A+, yang jelas sunnah, yang sunat hukumnya, yang A+ markah. Kalau begitu selesailah kita. Boleh tutup dah kelas kita ni. Sebab tu suka belajar dengan ustaz-ustaz yang ajar sunnah ni Ustaz. Sebab nak tahu benda-benda yang sunnah tu, kalau boleh tu memang nak amal lah. Sebab sebelum ni kita tak tahu kan, jadi ikut-ikutan saja. Bila jadi ikut-ikutan tu kita tak tahu sumber tu sahih ke tidak ke apa yang kita amalkan. Jadi bila kita belajar, kita dapat benda tu, sumber tu sahih untuk kita amalkan. Jadi kita buat tu dengan rasa puas hati lah. Macam tu kita dapat buat ikut macam mana Rasulullah buat. Macam tu lah. InsyaAllah. Sama-sama kita. InsyaAllah. Senyap je, tak ada soalan dah ke? Itulah. Saya pun kurang rancak sikit malam ni. Tak ada soalan apa dah ni? Dekat FB dah ke? Allah clear Ustaz. Terima kasih. Ingat tak buka malam ni? Itulah, kamera malam ni buat hal. Kalau ni saya kena restart komputer malas. Okay. Tak apa. Jadi, dah tak ada soalan apa. Kita akhiri je lah kan. Allah, pada sesi seterusnya kita masuk bab muamalat. Ujung-ujung ni, insyaAllah. Itulah, nanti kena bincang dengan Ustaz lah buku apa, sebab nak order kan, ambil masa ke apa ke, Kak Syida? Ya, boleh. Ustaz bagi tajuk nanti, senang sikit ni, sikit, nipis sangat dah tinggal ni, berapa bab je lagi ni? Bab lagi. Bab muamalat dengan bab umum kan? Sebulan 2 lagi ni insyaAllah. Tak habis. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dah habis lah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Wallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cari dulu ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita awal lagi. So insyaAllah kita jumpa esok pagi dengan sesi Tadabbur Surah Ar-Rum oleh Ustaz Azri ya. So dengan itu saya endkan sesi malam ni dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kat Nurlan. Terima kasih.